Cubaan suara, cubaan suara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini, hari Rabu, kita akan sambung sesi PDPR bagi subjek Akidah. Okey, subjek Akidah tahun 4. Okey. Semua boleh bawa keluar buku teks Akidah tahun 4. Dan kalau siapa yang dah bawa keluar buku teks Akidah, boleh buka muka surat 13. Muka surat 13. Okey, baik. Sebelum ini, kita dah belajar dan kita pun dah tahu tentang apa itu qada, apa itu qadar. Qada ni adalah ketentuan ataupun plan. Dalam bahasa orang putihnya apa? Plan. Plan siapa? Plan Allahu Subhanahu Wa Taala. Dan qadar ini adalah pelaksanaan. Pelaksanaan apa yang dah diplan oleh Allah maka dilaksanakan. Pelaksanaan itu adalah qadar. Itu kalau dari segi mudahnya lah. Mudah. Dari segi kalau mudah nak fahamnya, qada itu plan. Qadar itu adalah pelaksanaan. Macam kita lah. Kita kalau nak buat sesuatu mestilah plan. Lepas tu kita laksanakan. Cumanya qada dan qadar ini adalah hanya Allah sahaja yang ada kuasa. Hanya Allah sahaja yang boleh tentukan dan hanya Allah sahaja yang boleh laksanakan. Kita pun ada perancangan. Cumanya pelaksanaan itu kita tak ada kuasa untuk laksanakannya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung kepada jenis-jenis qada. Okey, sebelum ni kita dah tahu tentang qada dan qadar, apa itu qada dan qadar dan apa itu dalil, dalil-dalil qada dan qadar. Jadi hari ini kita akan masuk kepada jenis-jenis qada. Okey, baik. Okey, sama-sama saya buka muka surat 13. Okey, ambil pensil dan kita akan baca sama-sama seperti biasa, baca sama-sama ikut bacaan ustaz. Sambil itu tunjuk. Okey, baik. Okey, yang pertama, tengok pada kotak yang gelap ni. Jenis-jenis qada. Tengok dekat bawah. Qada terbahagi kepada dua jenis. Okey, yang pertama, qada mu'allaqun. Mu'allaqun. Okey, kita tengok qada mu'allaqun ni apa dia? Kita baca sama-sama. Ada peranggan di bawah. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu dan boleh berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar. Contoh, berjaya jika berusaha. Berusaha mengubah nasib dan sebagainya. Okey, baik. Yang pertama adalah qada mu'allaq. Okey, qada mu'allaq ni apa? Qada mu'allaq adalah ketentuan Allah yang boleh kita ubah. Melalui apa? Melalui doa, melalui usaha, melalui ialah doa dan usaha. Kalau katakan kita tak bijak, dan Allah dah tentukan kita tak bijak, jadi kita berusahalah, kita doa, ya Allah bijakkanlah aku, berikanlah pengetahuan kepadaku, bukakanlah dadaku, lapangkanlah dadaku. InsyaAllah kita boleh berubah menjadi pandai. Itu adalah qada mu'allaq. Bukannya bila mak tanya, kamu ni kenapalah kurang cerdik? Lepas tu kamu pun jawab, dah Allah jadikan macam tu. Tak bolehlah macam tu. Sebab benda-benda macam tu boleh diubah. Dengan apa? Dengan usaha dan juga doa. Itu adalah qada mu'allaq. Okey, baik. Buka muka surat sebelah. Okay, kita tengok jenis yang kedua. Jenis qada yang kedua. Okey, baik. Yang atas ni. Nombor 2. Mubramun. Qada mubramun. Okay, kita tengok penerangan dia. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu dan tidak berubah. Contoh, setiap manusia pasti akan mati dan setiap makhluk akan menerima balasan mengikut amalan masing-masing. Qada mubramun ni macam mana? Qada mubramun ni adalah ketentuan
yang memang pasti, yang tak akan boleh diubah. Contohnya apa? Contohnya kematian. Boleh tak kita berdoa dekat Allah, "Ya Allah, aku tak nak mati, aku nak hidup selama-lamanya." Tak boleh. Sebab kita ni, mati tu memang dah confirm dah. Allah dah kata dah, mati itu pasti. Mati itu memang kita tak boleh. Nak berdoa macam mana pun, nak minta kat Allah, "Ya Allah, aku nak hidup selama-lama" pun, memang tak boleh. Sebab mati itu pasti. Dan juga hari kiamat. Hari kiamat, kalau kita doa, "Ya Allah, tak naklah kiamat ni, Ya Allah, aku nak duduk kat dunia selama-lamanya." Tak boleh. Sebabnya, itu adalah qada' mubramun. Benda yang dah pasti. Memang pasti akan terjadi. Allah dah janji dah, kiamat pasti akan terjadi, kita pun akan mati. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap benda yang hidup tu pasti akan mati. Jadi itu adalah qada' mubarramun. Okey, baik. Tengok ada kat bawah ni. Ada dekat bawah ni dia ada peta minda. Okey, sama-sama baca. Perkara yang berkaitan dengan qada' dan qadar. Okey, perkara yang berkaitan dengan qada' dan qadar. Okey, kita mulakan daripada atas ni. Kita ikut lawan arah jam. Lawan arah jam, bukan ikut arah jam. Arah jam macam ni. Kita baca dia macam ni. Ikut lawan arah jam. Okey, kita mulakan daripada kotak yang paling atas sekali. Okey, yang pertama, apa dia? Usaha. Okey. First thing, benda yang pertama, kalau kita nak mengubah nasib kita, qada' kita, keturunan kita kenalah berusaha. Ini qada' apa? Qada' mu'allakun qada' mubramun tak boleh diubah. Ini adalah untuk qada' mu'allakun. Qada' yang boleh diubah. Okey, yang pertama adalah usaha. Okey, letak nombor 1, usaha. Okey, lepas usaha yang kedua apa dia? Kita kenalah berdoa. Kita kenalah minta dekat Allah, bukan usaha saja. Kenalah minta dekat Allah. Sebab Allah lebih berkuasa dari kita. Usahalah macam mana pun, kalau tak minta dekat Allah, Allah tak redha, tak jadilah benda tu. Jadi selepas berusaha, perlulah berdoa. Okey, seterusnya yang bawah dia. Yang ketiga, apa dia? Tawakal. Tawakal. Tawakal ni apa? Tawakal ini adalah kita bergantung harap sangat-sangat dekat Allah. Dia lepas kita berdoa, sebenarnya doa ni pun kita bergantung harap juga. Cuma tawakal ni lebih kuat lagi. Kita memang betul-betul bergantung dekat Allah. Tak ada siapa dah boleh tolong kita, hanya Allah. Itu adalah tawakal. Cuba tulis tawakal dalam Rumi apa dia? Macam mana eja dia? T-A-W-A-K-K-A-L. Dalam Jawi, Taf, Waw, Kaf, Lam. Nanti kamu jangan baca tukal pula, bukan? Ini tawakal, bukan tukal. Tawakal. Bahasa Arab ni. Tawakal. Okey, selepas tawakal. Apa dia yang selepas tawakal? Baik ataupun buruk. Okey, nombor 4. Okey, ini adalah hasil sebenarnya. Lepas kita berusaha, kita doa, kita tawakal, kita tengoklah hasilnya baik ke ataupun buruk. Baik ataupun buruk hasilnya. Hasil yang kita dah usahakan, hasil yang kita dah doakan, dan hasil yang kita dah tawakal dekat Allah. Baik atau buruk. Terima dulu hasilnya itu baik atau buruk. Dan yang kelima, yang terakhir, redha. Tak kisahlah hasil kita tu bagus ke macam yang kita harap ke, ataupun hasil itu tidak bagus. Tak macam yang kita harapkan. Tak apa, redha sahaja. Sebab itu perancangan Allah, ketentuan Allah. Allah tahu lebih baik dari kita. Kita merancang, Allah pun merancang. Tetapi perancangan Allah maha baik. Kita tak ada tandingannya. Nak banding dengan perancangan kita, jauh sekali. Perancangan Allah lebih baik. Okey, dah redha. Kita usaha balik. Ulanglah bulatan ni. Usaha, doa, tawakal. Kalau tak baik lagi, redha. Lepas redha, usaha lagi. Usaha sampai dapat. InsyaAllah Allah akan makbulkan. Kalau Allah tak makbulkan dekat atas dunia, Allah akan makbulkan dekat syurga nanti, insya-Allah. Okey, baik, kita dah selesai dekat bahagian jenis-jenis qada. Okey, jenis qada ada berapa? Ada 2. Satu mu'allakun, satu mubarramun. Mu'allakun apa dia? Mu'allakun adalah ketentuan Allah yang boleh diubah.
Okey, mubramun apa dia? Mubramun adalah ketentuan Allah yang tidak boleh diubah. Okey, baik. Kita tengok seterusnya. Okey, muka surat 15. Okey, muka surat 15. Muka surat 15. Okey, sama-sama baca. Perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Okey, perkara-perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang tadilah yang kita baca ni tadi. Peta peta apa maksudnya peta kitaran lah kot. Peta kitaran yang kita baca tadi, yang kita dah nomborkan tadi. Yang pertama adalah usaha, lepas usaha doa. Lepas doa tawakal, lepas tawakal terima dulu hasil baik baik ataupun buruk, kemudian redha. Dah redha kita usaha balik. Okey, kita tengok yang pertama usaha. Usaha tadi. Okey. Baik, sama-sama baca usaha. Yang pertama, manusia wajib berusaha dan berikhtiar untuk mendapat kejayaan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Manusia kita lah wajib berusaha. Kalau kita nak dapat keputusan yang bagus, kena berusaha. Nak dapatkan sesuatu, kena berusaha. Okey, baik. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi rezeki kepada orang yang rajin berusaha. Orang yang rajin, Allah akan berikan ganjaran. Macam pepatah Arab lah. Pernah dengar kan? Man jadda wajada. Wa man zara'a hasada. Siapa yang menanam, dia yang akan dapat hasilnya. Pepatah Arab. Sama lah macam ini. Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang berusaha. Okey, baik. Yang ketiga, umat Islam tidak boleh berputus asa. Umat Islam tak boleh berputus asa. Jangan pernah putus asa. Okey, baik. Yang terakhir, usaha yang ikhlas pasti akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau berusaha tu mestilah ikhlas. Okey, baik. Muka surat sebelah. Tak apalah, muka surat sebelah ni kita skip dulu. Kita tengok muka surat 17. Kita tengok muka surat 17. Okey, baik. Tadi yang pertama apa? Usaha. Yang kedua adalah kita perlulah berdoa. Okey, baik. Yang pertama, berdoa adalah senjata orang mukmin. Yang kedua, orang Islam hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dengar kan? Doa itu adalah senjata Muslim. Muslim dan mukmin. Mukmin lah terutamanya. Doa ini adalah senjata orang mukmin, dan orang Islam wajib kita berdoa kepada Allah. Hanya kepada Allah. Tak boleh dekat batu, tak boleh dekat pokok, tak boleh dekat matahari, tak boleh. Sebab itu bukannya Tuhan. Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari bukan Tuhan. Matahari bukan Allah. Pokok bukan Allah, bukan. Itu pokok, matahari itu hanyalah ciptaan Allah. Sama macam kita. Okey, baik. Yang ketiga, kita hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas. Jangan nak berdoa nak memburukkan orang. Jangan. Doa mestilah benda-benda yang baik. Benda-benda yang kita kena ikhlas untuk berdoa. Okey, baik. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar doa hamba-hambanya. Yang seterusnya, yang kelima, doa yang baik akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, umat Islam mestilah bersungguh-sungguh apabila berdoa. Yang terakhir, berdoa dan berusaha adalah senjata orang mukmin untuk berjaya. Okey, baik, sampai sini saja dulu kita sentuh usaha dan doa. Untuk yang seterusnya, tawakal, baik buruk dan juga redha ini kita akan sentuh pada masa yang akan datang. Okey, baik. Untuk kerja rumah kamu, Ustaz nak kamu salin jenis-jenis qada. Macam biasa, bawa keluar buku tulis akidah,
tulis tarikh hari ini, tulis hari ini apa? Hari Rabu. Kemudian tarikhnya tarikh berapa? Tarikh 17. 17 hari bulan 2 2021. Kemudian kamu terus bawah tu kamu terus tulis sini. Jenis qada garis. Lepas itu salinlah qada terbahagi kepada dua jenis, dua titik bertindih. Tulis bawah lagi, selang lagi. Nombor 1 muallakun, gariskan muallakun tu, kemudian salin. Selang satu ya, selang satu, kemudian sambung yang ini, yang ni, mubromun. Mubromun, garis mubromun. Kemudian selang satu, salin penerangan dia. Selang satu. Bawah ni tak perlu. Bawah ini tak perlu. Yang ni jangan Yang ni tak perlu. Yang ni tak perlu lagi. Yang ini sampai mubromun sahaja. Muallakun dan mubromun. Itu sahaja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.